Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini insya-Allah saya akan mulakan satu siri video yang baharu iaitu komen pilihan. Melalui video-video ini saya secara berkala akan memberi ulasan kepada komen-komen yang saya dapati bermanfaat atau patut untuk diberikan penjelasan. Sebelum itu saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada sebahagian daripada para penonton saluran YouTube saya yang telah tolong jawab bagi pihak saya sebahagian komen-komen yang memerlukan penjelasan lanjut. Saya kadang tak sempat baca atau baca mungkin lewat. Bila dah baca pun tak sempat nak balas. Maka terima kasih kepada semua yang tolong jawabkan. Bagi sesiapa yang ingin turut serta, dialu-alukan. Ini sedikit yang kita boleh lakukan untuk membantu sesama umat Islam. Sebab kadang yang komen tu dia bertanya soalan. Soalan macam saya teringat baru ni ada yang bertanya, kita berpuasa pada bulan Zulhijjah tu 10 hari pertama ke 9 hari pertama? Jadi ada yang tolong jawab 9 hari pertama, hari ke-10 dah tak boleh puasa sebab itu hari raya haji. Macam gitu kan. Atau ada yang komen yang lazim bila saya buat video react kan. Kenapa tidak hubungi penceramah terbabit secara peribadi? Kenapa terus dibuat video secara terbuka di media sosial? Jadi ini nampak, kita tahu ini adalah orang baru yang tidak menonton video penjelasan saya yang sebelum-sebelum ini, di mana telah saya jelaskan bahawa perkara yang telah tersebar luas, maka pembetulan juga hendaklah disebar luas. Kalau kita tegur atau sampaikan secara tertutup, penonton yang sebelum ini telah pun menonton rakaman itu, telah pun menonton kuliah itu, siapa yang nak bagi tahu mereka kan? Jadi ada yang tolong jelaskan, maka ia amatlah saya hargai. Anggaplah ia sebagai kita tolong menolong sesama umat Islam. Kita bersangka baik yang komen tu pun semua mungkin first timer, baru masuk, dia tak faham perkara ni kan. Dia tak faham, maka kita tolong jelaskan. Baik, komen pilihan pertama yang mendapat perhatian saya ialah daripada Tuan Syukur Sudin. Sebagaimana tangkap layar di sebelah. Beliau menulis komen ini bagi video saya yang berjudul Ahmad Rozaini dan Akidah yang Celaka. Ayuh sama-sama kita baca terlebih dahulu. Beliau menulis, ramai orang tak solat. Anak-anak muda berpoya-poya. Hisap dadah, mabuk, seks bebas, tak tahu mengaji Al-Quran, tak tahu solat. Yang ustaz-ustaz dan ahli ulama sibuk membahaskan Allah tu di arash atau tak bertempat. Zaman Nabi timbul ke soalan-soalan seperti ini? Buatlah solat 2 rakaat dan mohon supaya Allah beri petunjuk. Lebih baik buat usaha dakwah dan tabligh. Ajak manusia kepada iman dan amal, ajak kepada kebaikan dan cegah kemungkaran, fikir-fikirkanlah. Okey. Baik, selamat datang diucapkan kepada Tuan Syukur Sudin ke saluran YouTube saya dan jazakallahu khairan atas komen ini. Daripada tulisan Tuan, rasanya dapat kita kenal pasti Tuan cenderung kepada aliran tabligh atau daripada jemaah tabligh. Tak mengapa, dipersilakan. Bahkan saya ucapkan tahniah kepada Tuan Syukur kerana meskipun daripada jemaah tabligh tetap berminat untuk menjenguk dan menganalisa saluran YouTube saya yang bermanhaj salafi. Sedikit ulasan saya terhadap komen Tuan. Pertama, saya setuju dengan Tuan Syukur kepentingan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam suasana ramainya orang sekarang ini, bukan sekadar anak muda tetapi yang sudah tidak muda pun turut sama. Yang tidak solat, tidak tahu solat, tidak tahu membaca Al-Quran, tidak membaca Al-Quran dan melakukan pelbagai perkara lain yang lara mahupun kemungkaran. Cuma di sini ada 2 perkara yang ingin saya jelaskan. Pertama, perkara yang ma'ruf dan mungkar terbahagi kepada 2 jenis. Jenis pertama,
ma'ruf dan mungkar yang dikenali oleh semua umat Islam kerana ia merupakan perkara asas agama. Seperti melaksanakan solat fardu 5 kali sehari, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat harta, menutup aurat, berbuat baik kepada ibu dan bapa, tidak berjudi, tidak minum arak, tidak berzina dan sebagainya. Maka melakukan usaha amar ma'ruf dan nahi mungkar bagi jenis yang pertama ini merupakan usaha semua umat Islam. Saya ulangi, semua umat Islam. Jenis kedua pula ialah perkara ma'ruf dan mungkar yang tidak dikenali oleh umat Islam secara umumnya kecuali segelintir yang Allah kurniakan kepakaran kepada mereka, seperti mengenal pasti darjat hadis, mengetahui tafsiran yang tepat bagi sesuatu ayat Al-Quran atau hadis, mengetahui kaedah-kaedah fiqhiyah, kaedah-kaedah usul fiqh dan sebagainya. Maka disebabkan hanya segelintir yang menguasai ilmu-ilmu ini, maka yang segelintir itu perlu berusaha, mesti berusaha untuk menerangkan kepada umat Islam yang umum apabila berlakunya kesalahan yang melibatkan perkara-perkara tersebut. Apatah lagi apabila kesalahan-kesalahan itu terbit daripada agamawan yang sepatutnya menjadi rujukan umat Islam secara umumnya. Ini juga merupakan satu bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat video-video saya yang baru ini, ada seorang penceramah baca hadis, dia kata hadis itu Imam At-Tirmizi kata Hasan. Padahal bila kita rujuk, Imam At-Tirmizi berkata Hasan Gharib. Ada beza di situ. Kemudian penceramah itu menggunakan kaedah kias. Kaedah kias betul, tetapi hadis itu sendiri tak perlu digunakan kaedah kias ke atasnya. Dan bila dia guna kaedah kias itu ke atas satu sambutan di Malaysia, ia adalah penggunaan kaedah secara salah. Nah, ini sebagai contoh. Jadi kita kena explain. Okay? Sama juga dengan Ahmad Rozaini dan akidah celaka. Apa yang dia sebut sebagai akidah celaka sebenarnya memiliki asasnya. Ia dibina di atas dalil-dalil Al-Quran. Kan? Jadi apabila kita kata selayaknya kepada Allah, selayaknya bagi Allah bukan suka-suka cakap, tetapi ia berdasarkan ayat ke-4 surah Al-Ikhlas, ayat ke-11 surah Asy-Syura. Jadi perkara ini kita mesti menerangkan, kita mesti terangkan dan ia termasuk dalam usaha amar ma'ruf dan nahi mungkar. Okey. Kedua, merujuk kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar jenis yang pertama. Semua orang perlu mengusahakannya tanpa semestinya menyertai jemaah tabligh. Atau dalam susun kata yang lain, jemaah tabligh bukanlah satu-satunya cara untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar jenis yang pertama. Sebagai contoh, dalam kerjaya saya sebagai seorang juruterbang, Alhamdulillah, sekali-sekala terbang bersama pembantu juruterbang atau co-pilot yang tidak solat. Maka saya akan mengajaknya untuk solat atau bertanya kenapa tidak solat. Alasan lazim mereka tidak solat ialah akan qada apabila sampai di destinasi kelak. Atau seluar mungkin bernajis. Jadi nak kena tukar kain pelekat pula dalam beg pula termasuk dalam kargo kan. Atau ada juga yang solat, tetapi solat secara duduk di kerusi dalam kokpit. Jika dalam pesawat kecil seperti Boeing 737, Airbus 320, ATR 72, maka ya, memang solat duduk kerana tiada ruang untuk solat berdiri, rukuk, sujud, menghadap kiblat seperti biasa. Tetapi jika dalam pesawat besar yang kita sebut sebagai wide body aircraft seperti Airbus A350, Airbus A330, Boeing 777, maka ada ruang yang cukup untuk solat seperti biasa. Maka saya pun mainkan peranan untuk menerangkan hukum sengaja solat duduk ke, menerangkan hukum seluar kalau selagi tak ada bukti jelas bernajis, maka boleh digunakan untuk solat. Tak boleh kita bersangka-sangka ada najis padahal tak ada bukti pun kan. Kemudian macam saya teringat ada contoh lain, seorang kawan pilot pakai benang hitam
digelang, sebagai gelang di tangannya kan. Lalu saya tanya, gelang apakah itu? Tanya, akhirnya dia kata sebagai tangkal yang melindunginya daripada apa-apa bahaya. Maka saya menegurnya tentang hukum memakai tangkal dalam Islam. Okey? Demikian sebagai ataupun sekadar contoh. Kemudian ada cabaran lain yang lebih besar seperti pakaian seragam pramugari dan hidangan arak kan. Semua ini melibatkan prosedur syarikat. Maka ia sesuatu yang kami bincang secara tertutup dengan pihak pengurusan. Bukan sekadar pihak pengurusan ya, tapi perkara ini sudah pun dibincang sampai ke peringkat parlimen sebelum ini. Apa yang saya nak cerita di sini adalah usaha amal makruf dan nahi mungkar memang dilakukan bagi jenis yang pertama, dan saya yakin para penonton yang dirahmati Allah juga ada mengusahakannya dalam konteks masing-masing. Jika ada yang belum, maka saya harap anda akan bermula sekarang. Jangan mula tahun depan. Mula sekarang ya. Kita kena beranikan diri untuk menegur. Bukan sebab kita lebih pandai, bukan sebab kita lebih alim, bukan sebab kita lebih soleh, tetapi ingat tak surah Al-Ars, manusia ni sentiasa dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. 1 dan 2 kita sudah buat, alhamdulillah. Yang ketiga tu, berpesan-pesan kepada kebenaran. Kalau kita belum buat, ayuh buat. Kalau kita tak buat, siapa lagi nak buat kan? Asyik pasing-pasing je, mana boleh kan? Okey. Kita tidak semestinya perlu menyertai jemaah tabligh untuk mengusahakannya, dan kita tidak semestinya membuat rakaman dan upload ke media sosial apabila mengusahakannya. Contohnya, saya tidak akan membuat rakaman apabila menegur rakan kerja yang tidak solat. Meskipun pada masa kini sudah ada kamera sekecil ibu jari yang boleh saja disembunyikan. Contohnya kamera Insta360 Go 3. Alang-alang dah sebut tu, mesti dah masuk dalam list of gadgets to buy kan? Okey, tak apa. Kembali kepada topik kita. Okey, jika Tuan Syukur dan sesiapa lain dari kalangan jemaah tabligh merasakan cara anda adalah baik, maka dipersilakan. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, jangan bersangka-sangka bahawa orang yang tidak menyertai jemaah tabligh tidak melakukan sebarang usaha amal ma'ruf dan nahi mungkar. Don't think you are the only one doing it while others did not do it. Don't do that. That is very wrong. Ya. Baik. Ulasan kedua, Tuan Syukur menulis tentang ustaz dan alim ulama yang sibuk membahaskan Allah di arash atau tidak bertempat. Beliau juga bertanya, zaman Nabi timbul ke soalan-soalan seperti itu? Saya berkata, ya, para ahli ilmu sibuk membahaskannya kerana ia melibatkan urusan akidah yang penting. Allah menyebut bukan sekali tetapi mengulanginya 7 kali. Sebanyak 7 kali bahawa dia beristawa alal arsh dengan cara yang layak baginya. Apabila Allah ulang sebanyak 7 kali, ia tidak lain tidak bukan menunjukkan sesuatu yang amat penting untuk diberi perhatian dan diimani. Di sini saya berasa hairan apabila Tuan Syukur menyebut bahawa lebih baik mengajak manusia kepada iman dan amal. Bukankah sifat-sifat Allah, termasuklah Allah istawa alal arash, termasuk dalam perkara yang diimani, termasuk dalam perkara iman? Sebagai contoh, saya dan sahabat-sahabat salafiyah yang lain beriman kepada semua sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita beriman bahawa ia adalah sifat-sifat Allah secara hakikat, bukan kiasan. Kami memahaminya dari sudut bahasa, sementara kaifiatnya kami serahkan kepada Allah. Kami beriman bahawa ia selayaknya bagi Allah tanpa sebarang kesamaan dengan mana-mana makhluknya. Justru saya bertanya, apakah yang anda maksudkan sebagai iman dalam ajakan anda kepada iman dan amal? Jika sifat-sifat Allah bukanlah sesuatu yang termasuk dalam iman dan amal,
maka ia sesuatu yang perlu disemak semula secara serius. Maksudnya apa yang anda masukkan dengan iman dalam ajakan iman dan amal, anda kena semak semula apabila anda berkata sifat-sifat Allah itu tidak termasuk dalam iman. Ya. Saya bukan dari kalangan jemaah tabligh, jadi saya tak dapat nak komen lanjut sebab tidak adil untuk saya komen, padahal saya bukan daripada jemaah itu. Ya. Jadi saya tak dapat nak komen lanjut tentang silibus iman dan amal atau apa yang dimaksudkan sebagai iman dan amal. Justru saya harap, saya minta mereka dari kalangan para ahli ilmu jemaah tabligh dapat beri perhatian kepada perkara ini. Bukan explain kepada saya, tetapi explain, jelaskan kepada orang-orang yang mengikuti jemaah tabligh apa yang dimaksudkan sebagai iman dan amal itu sebut. Ya. Sebab macam saya katakan, kalau sifat-sifat Allah tak termasuk dalam iman tu, so iman tu iman yang macam mana tu kan? Seterusnya, benar bahawa perkara ini tidak dibincang secara meluas pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana tidak ada pengaruh-pengaruh asing yang masuk. Namun apabila muncul Jaham bin Safwan yang telah dihukum bunuh pada tahun 128 Hijrah dan aliran Jahmiyahnya, maka nak tak nak perkara ni terpaksa dibincang sehinggalah ke hari ini. Kalau boleh, kami pun tak suka nak bincang secara panjang lebar. Cukup bagi kami beriman kepadanya dan berkata bahawa ia selayaknya bagi Allah. Namun, usaha amar makruf dan nahi mungkar adalah sesuatu yang dinamik, sesuatu yang mengikuti peredaran zaman. Ia tidak statik, tidak jumud kepada cabaran-cabaran yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Sebagai contoh, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada fahaman anti hadis, tidak ada fahaman Islam liberal, tidak ada fahaman LGBTQ. Sekarang ni makin lama makin panjang ni kan. Dulu LGBT saja, sekarang LGBTQ. Tidak ada fahaman Muhammad ialah Allah. Tidak ada fahaman kalau undi parti politik ni tentu masuk syurga dan macam-macam lagi sebagaimana yang kita maklum ada sekarang ini. Apakah dengan itu dalam usaha dakwah dan tabligh anda akan abaikan semua itu? Bukankah anda patut ambil tahu ia sebagai cabaran-cabaran dakwah pada masa kini? Baiklah, saya rasa itulah 2 poin penting yang ingin disampaikan oleh Tuan Syukur Sudin. Dari itu juga 2 kesimpulan penting. Pertama, usaha amar makruf dan nahi mungkar tidak terbatas kepada apa yang diusahakan melalui jemaah tabligh sahaja. Kedua, sifat-sifat Allah termasuk sesuatu yang wajib diimani oleh semua umat Islam. Ia termasuk dalam rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah dan antaranya ialah kita beriman kepada sifat-sifat Allah yang Allah sifati dirinya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tak boleh kata apa salah ahli ulama sibuk hal ni. Bukankah lebih baik hal itu kan? There is something very wrong somewhere there. Okay? Baik. Moga-moga Tuan Syukur terus bersama saluran YouTube saya. Saya bukannya mengkritik, saya bukannya mencela dan saya harap para penonton juga jangan pula menggunakan video ini untuk belasah jemaah tabligh ke apa. Ya, kita bincang secara ilmiah, teguran. Kalau kita baca tulisan Tuan Syukur pun dalam komennya tak adalah dia nak mengkritik, mencela, marah. Cuma bagi dia mana yang lebih utama, bagi dia mana yang lebih baik kan. Jadi moga-moga Tuan Syukur terus bersama saluran YouTube saya. Saya tak minta anda menjadi seorang salafi. Tak. Kita tak minta. Tak ada persatuan, tak ada presiden. Okay? Tapi saya minta anda memahami agama sebagaimana yang difahami oleh generasi salafus soleh. Sehingga apa yang penting bagi mereka menjadi penting bagi kita. Apa yang lebih baik bagi mereka menjadi lebih baik bagi kita. Apa yang menjadi silibus bagi mereka menjadi silibus kepada kita. Dan supaya kita beriman dengan apa yang mereka juga beriman dengannya. Juga sebagaimana salafus soleh mengambil tahu tentang aliran falsafah, ilmu kalam yang masuk dan mencemari ketulinan akidah Islam pada zaman mereka, lalu mereka membantahnya
kita juga mesti mengambil tahu perkara-perkara yang masuk, yang mengganggu, yang merosakkan Islam dan membantahnya. Tidak boleh jumud, tidak boleh statik dan tidak boleh beralasan. Zaman Rasulullah tak ada pun perkara ni. Zaman Rasulullah tidak dipersoalkan pun perkara ni ya. Kita perlu dinamik dan bukannya statik, khasnya bagi orang yang berkata terlibat dalam usaha dakwah. Baik, demikianlah ya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.